hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang adat-adat kepelbagaian etnik di Malaysia. Hai, nama saya Kristel Suziana Hailip, nomor kad matriks 07 di ET 19F2013. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang adat loput ataupun buka mulut dalam perkawinan kaum Rungus. Pemuda daripada suku kaum Rungus adalah tidak perlu untuk mencari pasangan hidup mereka sendiri, kerana hal ini telah ditetapkan oleh ibu bapa mereka. Jika ibu bapa si pemuda telah berkenan dengan seorang gadis, maka mereka akan merisik si gadis. Dan apabila mereka mendapati bahawa si gadis adalah tidak berpunya, maka mereka akan mula bertanya dengan orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang rapat dengan keluarga si gadis tentang bagaimana sifat si gadis. Dan begitu juga sebaliknya dengan keluarga si gadis, mereka juga akan bertanya pribadi si lelaki itu. Dan apabila kedua-dua belah pihak bersetuju untuk menyatukan anak mereka, maka tarikh pertunangan akan ditentukan. Setelah tarikh pertunangan telah ditentukan, maka tarikh penghantaran barang tanda tunang akan ditentukan. Semasa penghantaran barang tanda tunang, hal-hal itu akan disaksikan oleh ketua kampung serta orang-orang terdekat dari pihak kedua-dua belah pihak keluarga. Antara barang yang dijadikan sebagai tanda tunang adalah daun sirih, kapur, sigup, dan lain-lain. Apabila rombongan si lelaki hendak ke rumah si gadis, si lelaki haruslah mengumpulkan seberapa banyak kayu api untuk diletakkan di para-para rumah si gadis. Hal ini menunjukkan keinginan si lelaki yang bersedia untuk menjadi ahli keluarga si gadis. Pengikat kayu api tersebut akan disimpan untuk dijadikan sebagai sukatan tempayan yang harus diberikan kepada bapa si gadis. So, inilah yang dinamakan sebagai adat loput ataupun buka mulut dalam perkawinan kaum Rungus. Thank you. Hai, salam sejahtera. Nama saya Elin Afera Samuin. Saya dari kelas DET 2B dengan nomor pendaftaran 07 DET 19F2001. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang adat Sogit yang dilaksanakan oleh kaum Kadazan Dusun di negeri Sabah. Pertama sekali, saya akan menerangkan apa itu Sogit. Sogit itu adalah diumpamakan undang-undang dan ia bertindak sebagai saman dengan pampasan daripada orang yang telah melakukan kesalahan. Pampasan yang biasanya dikenakan adalah dalam bentuk hewan ternakan seperti kincir, lembu, kerbau, ayam, dan juga kambing. Sebagai contohnya di sini, seorang lelaki yang mengganggu gadis yang masih suci ataupun wanita yang telah berkawin akan dikenakan sogit. Selain itu, terdapat juga kesalahan lain yang boleh dikenakan sogit, seperti mencuri hasil ternakan atau hasil tanaman orang, merosakkan tanaman, membunuh hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan sebagainya, serta yang saya katakan dalam contoh sebentar tadi, yaitu melarikan anak gadis. Sebelum saya beralih kepada kepentingan adat sogit ini, saya ingin menjelaskan bahwa sogit ini bukan bermaksud pemujaan. Jadi kepentingannya adalah untuk mengelakkan rasa tidak puas hati atau dendam dalam kalangan pihak yang terlibat setelah satu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik dan adil. Selain itu, sogit ini penting dilaksanakan untuk mengelakkan orang kampung daripada berkata-kata tentang sesuatu yang negatif terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Sebagai kesimpulannya di sini, adat ini seharusnya dihormati sebagai adat yang telah berjaya mentamadunkan etnik Kadazan Dusun sehingga masa kini.
Sekian itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Hai, nama saya Michelle John. Nomor matriks 07 DET 19F2007. Saya ingin membincangkan tentang adat Perpati. Adat Perpati berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera. Diasaskan oleh seorang pemimpin Minang bernama Sutan Balun yang bergelar Datuk Perpati Nan Sebatang. Adat Perpati terbahagi kepada 3 kumpulan utama, yaitu Perut, Suku, dan Luwak. Perut adalah unit sosiopolitik yang terkecil di mana anggota sesuatu perut itu adalah berasal daripada moyang keturunan perempuan yang sama. Mereka ini sangat rapat dan lazimnya tinggal di sesuatu perkampungan atau kawasan yang sama. Kumpulan yang kedua ialah suku. Suku dibentuk oleh beberapa perut yang menjadikan keluarga berkenaan semakin besar. Suku diketuai oleh seorang ketua yang digelar Dato' Lembaga. Kumpulan ketiga ialah luwak. Luwak adalah unit kawasan pentadbiran dari segi adat di mana ada 4 luwak utama, yaitu Rembau, Sungai Ujung, Johol, dan Jelebu. Adat Perpati ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui kata-kata perbilangan. Ia merangkumi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk soal harta pusaka, pelantikan pemimpin, hukum nikah kawin, amalan bermasyarakat, sistem menghukum mereka yang melanggar adat atau melakukan kesalahan, dan berbagai aspek lagi. Setiap peraturan atau adat itu ada perbilangannya, dan setiap peraturan itu ada rasional atau sebab-sebab terjadinya hukum atau adat itu. Adat Perpati mempunyai 5 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah keturunan dikira melalui nasab ibu. Prinsip kedua adat Perpati ialah tempat kediaman adalah di kawasan ibu istri. Yang ketiga ialah perempuan mewarisi pusaka, lelaki menyandang saka. Hanya lelaki sahaja yang berhak menyandang saka. Maksudnya jawatan-jawatan dalam adat. Manakala perempuan adalah mewarisi harta pusaka keluarga ibunya. Yang keempat ialah perkawinan seperut atau sesuku adalah dilarang. Dan prinsip utama adat Perpati yang terakhir ialah orang luar boleh menjadi ahli sesuatu suku. Ini bertujuan perkawinan atau waris-mewarisi dibenarkan orang luar untuk menjadi ahli sesuatu suku dengan cara melalui upacara berkedim. Dalam upacara ini, seseorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli-ahli suku yang akan disertainya. Di Malaysia, adat Perpati ini masih lagi wujud dan diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Zikri Luciana Kennedy, saya dari kelas DET 2B. Nomor matriks 07 DET 19F2025. Hari ini saya akan mengungsikan tentang adat mandi anak Iban. Kaum Iban merupakan penduduk pribumi dan kaum majoriti yang terdapat di negeri Sarawak. Kebanyakan kaum Iban tinggal berkampung di rumah panjang yang terletak di tebingan sungai dan tepi jalan raya. Ini bagi memudahkan mereka membuat kerja dan berkomunikasi antara satu sama yang lain. Kebanyakan kaum Iban pada masa kini menerima agama Kristen sebagai pegangan hidup. Tetapi pada masa yang sama,
mereka masih mengamalkan adat resam serta kebudayaan yang melambangkan tradisi masyarakat Iban. Adat mandi anak Iban merupakan salah satu adat yang mereka amalkan. Upacara ini akan dijalankan kepada bayi yang baru berusia sebulan dan selepas diberikan nama. Ia akan dijalankan di sungai. Semua jiran akan diundang untuk bersama-sama merayakan adat ini untuk lebih meriah. 2 orang lelaki akan membawa ayam dan panji. Kebiasaannya mereka ditugaskan untuk membaca mantra dan menetak air sungai. 2 orang perempuan juga akan mengiringi lelaki ini. Seorang akan membawa pencak dan seorang lagi membawa bayi tersebut. Di sini saya sertakan antara gambaran semasa upacara adat ini dijalankan. Doa dan mantra akan dibacakan untuk mendoakan bayi tersebut menjadi seorang yang sempurna dan berguna. Selepas doa dibacakan, 2 lelaki tadi akan menetak air sungai dan menyembelih ayam tersebut. Nama bayi tersebut akan diumumkan kepada semua yang hadir dalam upacara itu. Bagi bayi lelaki, sayap ayam akan diikat dengan benang merah yang digantung di gala rayang. Manakala bagi bayi perempuan, benang merah akan digantung di gala atetan. Selepas bayi dimandikan, ia akan dibawa pulang sambil gendang di palu. Bayi itu akan dipangku dan si pemangku duduk di atas gong yang diletakkan di tengah-tengah ruai. Kemudian bayi tersebut dan si pemangkunya akan diselimutkan dengan kain wakumbu dan akan disiram dengan air rendaman batu penawar burung, cincin emas, dan uang ringgit lama. Selepas upacara mandi selesai, semua tetamu dijemput ke rumah panjang untuk bersama-sama menjamu air tuak dan makanan ringkas. Dalam masa yang sama, mereka dapat mengeratkan lagi hubungan antara sesama. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih.